Hai pelajar-pelajar, video hari ini akan menerangkan contoh soalan muka surat 44. Saya harap semua pelajar telah bersedia seperti menyalin nota muka surat 44, 45 dan 46 dan juga telah mula baca buku. Kita mulakan sekarang. Tajuk, menyelesaikan masalah menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Soalan, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Purnama ingin mempraktikkan dasar pembelian tanpa tunai di kantin dan kedai koperasi sekolah. Sistem yang digunakan disebut point of sale atau POS. Semua transaksi berlaku pada skrin sentuh atau skrin komputer yang disebut sebagai terminal bersama kad bayaran. Baik. Di sini saya tunjukkan gambar contoh GrabPay di mana handphone atau telefon bimbit digunakan sebagai terminal. Jadi terminal membayar kad. Jadi menggunakan QR code, diberi scan dan telah melaksanakan transaksi atau pembayaran. Di sini ada nota, lihat. Tanpa tunai adalah tanpa cash. Transaksi adalah pembayaran. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan jika mempraktikkan dasar pembelian tanpa tunai. Pertama, dapat kurangkan risiko seperti rompakan dan kos membayar gaji pekerja. Kedua, dapat mengurangkan penyebaran penyakit berjangkit. Ketiga, urusan transaksi semakin laju. Keempat, dapat hapuskan dominasi penggunaan kertas mata wang dan juga dapat kurangkan aktiviti kegiatan jenayah. Dan kelima, mudah menjejak atau trace dan rekod perbelanjaan atau bajet. Kekurangan, pertama, kurang privasi, di mana digital transaksi akan membina profil pembeli dan corak pembelian pengguna. Kedua, penipuan digital atau fraud digital, iaitu risiko pelanggaran tanpa kebenaran oleh penggodam atau hackers, iaitu electronic accounts are vulnerable to unauthorized access and transfer of funds to another account or unauthorized purchases. Bermaksud, akaun secara elektronik adalah berisiko untuk dicapai secara tanpa izin atau pemindahan wang tanpa izin. Belanja berlebihan, di mana pengguna kurang sedar jumlah wang yang dihabiskan sehari-hari berbanding membayar secara tunai apabila mengeluarkan wang dari dompet. Seterusnya, warga SMK, iaitu pelajar dan guru. Warga SMK Bandar Seri Purnama perlu menggunakan kad bayaran elektronik untuk setiap transaksi atau pembayaran. Setiap kali kad bayaran dimasukkan ke dalam sistem, iaitu sistem POS, point of sale, pengesahan untuk dua syarat dilakukan. Pertama, tempoh sah laku kad akan disemak. Kedua, nilai minimum kad, iaitu sekurang-kurangnya RM5 akan disemak. Apabila kedua-dua syarat itu dipenuhi, pengesahan berjaya dan kad elektronik boleh digunakan untuk transaksi atau pembayaran. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, pengesahan tidak berjaya, maka mesej untuk pengesahan tidak berjaya akan dipaparkan dan transaksi diberhentikan atau pembelian dibatalkan. Baik. Contoh soalan ini mengatakan kamu sebagai pengatur cara atau programmer diminta membina satu program pengesahan kad bayaran elektronik, di mana program ini adalah sebahagian daripada sistem POS atau sistem point of sale. Jadi, pengesahan ada dua syarat. Pertama, tamat tempoh sah laku kad bayaran elektronik. Yang kedua adalah nilai minimum dalam kad bayaran elektronik mestilah sekurang-kurangnya RM5. Baik. Soalan ini sebenarnya sangat popular pada masa kini kerana memang sangat lazim telah contoh aktiviti dalam aktiviti kehidupan seharian atau di sekeliling kita. Jadi contohnya di sini. Ya, ada Boost, BigPay, Touch and Go e-wallet, FavePay. Ya, contoh kad elektronik bayaran yang terdapat di sekeliling kita.
Seterusnya, kita akan lakukan beberapa langkah sebelum kita menulis pseudocode dan melukis carta alir. Langkah-langkah ini adalah untuk kita memahami algoritma, aturan ataupun prosedur yang perlu kita tahu langkah demi langkah sebelum kita menulis pseudocode dan melukis carta alir. Langkah pertama adalah penyiasatan. Proses apa yang terlibat? Di sini ada 4 proses. Proses yang pertama, mengenal pasti kad masih belum melebihi tempoh sah laku. Bermaksud, jika kamu mempunyai kad bayaran elektronik yang tamat tempohnya adalah tahun 2019, maka bila masuk tahun 2020, kad bayaran elektronik sudah tidak sah lagi digunakan, sudah tamat tempoh, ya. Sebab itu sudah tidak sah lagi digunakan. Kedua, mengenal pasti kad mempunyai nilai minimum sebanyak RM5. Contoh, kamu mempunyai kad bayaran elektronik baki RM3. Maka kamu perlu tambah nilai. Sekurang-kurangnya tambah nilai RM2 supaya mencapai nilai minimum iaitu RM5. Ketiga, melaksanakan transaksi jika kedua-dua syarat pertama dan kedua dipenuhi. Dan keempat, membatalkan transaksi jika satu syarat tidak dipenuhi. Okey, itu hasil siasatan dari langkah pertama. Maka langkah kedua kita akan draftkan algoritma dan kita akan lakukan semakan. Setelah itu, barulah kita dapat langkah 3, murnikan langkah algoritma. Okey, langkah 2, proses dan keputusan untuk hasilkan draft. Okey, yang pertama, terminal baca kad iaitu proses input kad. Kedua, terminal mengesahkan kad masih sah digunakan. Ketiga, jika kad sah digunakan, terminal akan memeriksa nilai minimum. Keempat, jika kad mempunyai nilai bersamaan atau lebih daripada nilai minimum, terminal akan memapar mesej jalankan urus niaga pada skrin. Yang kelima, jika kad mempunyai nilai bersamaan atau kurang daripada nilai minimum, terminal akan memapar mesej tambah nilai pada skrin. Dan keenam, jika tidak, terminal akan memaparkan mesej kad ditolak pada skrin sebagai output. Seterusnya, langkah 3, kita memurnikan langkah-langkah algoritma. Pertama, baca tempoh sah laku kad, input kad. Kedua, jika kad melebihi tempoh sah laku, mesej kad ditolak dipaparkan sebagai output. Ketiga, jika kad belum melebihi tempoh sah laku, periksa nilai kad. Keempat, jika nilai kad melebihi nilai RM5, transaksi boleh dimulakan. Kelima, jika nilai kad kurang daripada RM5, mesej tambah nilai dipaparkan. Jadi, seterusnya, bolehlah kita mulakan menulis pseudocode dan juga melukis carta alir. Seterusnya, imbas kembali, semakkan meja atau desk check. Kamu pernah belajar teknik ini semasa tingkatan 1. Desk check boleh dilakukan secara manual hanya menggunakan pen dan kertas sahaja. Di sini juga ada QR code, kamu boleh scan dan melawat laman sesawang ini untuk maklumat tambahan tentang semakkan meja. Seterusnya, menulis pseudocode. Tip: apabila menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang, kenyataan jika mesti diakhiri dengan tamat jika di tempat yang betul. Jikalau tidak, akan timbul ralat dalam skrip. Okay. Cara bacaan pseudocode. Nombor 1, mula. Nombor 2, baca kad atau input kad. 3, jika kad sah digunakan. Jika ya, periksa nilai minimum kad. Jika tidak, paparkan mesej output kad ditolak, tamat jika dan tamat. Ya, kembali semula. Jika kad sah digunakan, nombor 3, jika kad sah digunakan, periksa nilai minimum kad. Jika ya, jika nilai minimum mencukupi, jika ya,
paparkan, jalankan urus niaga sebagai message output. Jika tidak mencapai nilai minimum, paparkan message output tambah nilai tamat jika 1. Kemudian tamat jika sebelum itu, jika tidak, paparkan message output, kad ditolak, kemudian barulah tamat. Seterusnya melukis carta alir. Cara bacaan, mula. Kedua, input kad atau baca kad. Semak. Jika kad tempoh laku masih sah, jika tidak sah, maka paparkan message output, kad ditolak, kemudian tamat. Jika masih sah, jika kad masih sah, maka semak proses nilai kad. Jika nilai kad kurang dari RM5, jika tidak kurang dari RM5, jika tidak, paparkan message output, jalankan urus niaga, baru tamat. Jika nilai kad kurang dari RM5, jika ya kurang dari RM5, maka paparkan message output, tambah nilai dan kemudian paparkan message output, kad ditolak, kemudian barulah tamat. Sekian video hari ini. Terima kasih.